Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi menyahut cabaran Dream Team Tadabbur Center yang apa nama yang menginginkan mengupas sebahagian daripada kisah Nabi Yusuf dan apa ayat yang paling digemari dan diminati dalam cerita kisah Nabi Yusuf. So saya memilih ayat 37 dalam surah Yusuf, 37 dalam surah Yusuf. Kisah berkaitan dengan tatkala Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara dan bertemu dengan dua orang inmates, dua orang banduan. Respon Nabi Yusuf terhadap permintaan mereka berdua. Maka Nabi Yusuf berkata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Suraqallahul Azim. Ayat tu panjang, ayat 37, tapi saya ambil sebahagian daripadanya. Maksud daripada ayat ini adalah terjemahannya, berkata Nabi Yusuf, tidak datang kepadamu suatu makanan yang diberikan kepadamu, melainkan aku akan memberitahu kepadamu tentang apa tadbir mimpi, apa maksud mimpi sebelum makanan itu sampai. Basically apa yang Nabi Yusuf bagi tahu pada dua orang banduan ni adalah kejap lagi akan datang makanan, ataupun setiap penjara ni dia ada jadual waktu makan akan sampai. Jadi Nabi Yusuf bagi jaminan, sebelum makanan sampai aku akan bagi tahu apa maksud mimpimu, tapi sementara itu dengar dahulu apa aku nak cakap. So Nabi Yusuf sedang memberikan jaminan, aku akan bercakap dalam tempoh masa ni, tapi nanti sebelum makanan sampai untuk diberi kepada setiap banduan, aku pasti akan bagi tahu apa maksud mimpimu. Tapi sebelum tu dengar dulu apa aku nak cakap. Setuju atau tidak? Okey. Pada ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita supaya patuh pada peruntukan masa. Patuh kepada peruntukan masa. Sebab ia benda ni sebenarnya menjadi satu pandemik, kalau tidak keterlaluan lah disebut macam tu, menjadi suatu penyakit dalam kalangan orang-orang yang speakers, dalam kalangan speakers, orang yang biasa bercakap dekat mikrofon, terutamanya mereka yang tampil di halayak. Pengurusan masa terutamanya bila melibatkan halayak sangat perlu dan sangat penting. Dalam kisah ini Nabi Yusuf sangat menghormati masa kedua orang banduan ni. Boleh jadi apa yang kita nak sampaikan, kadang kita shock sendiri, orang lain tak minat pun. Tapi Nabi Yusuf bagi tahu, kau nak tahu sesuatu daripada aku, tapi sebelum tu nak tak engkau dengar sesuatu? Dan aku akan pasti bagi tahu apa maksud mimpi kau sebelum makanan sampai. Nabi Yusuf bagi satu time frame, jangka masa, supaya audiens yang mendengar boleh bajet berapa lama peruntukan masa ni. Sebab kadang kita kalau dengar kuliah, dengar ceramah, kuliah maghrib misal kata, selalunya terlajak sampai ke isyak. So jemaah pun dia nak tegur agak keberatan. Yelah, takkanlah aktiviti kuliah, aktiviti menuntut ilmu yang wajib itu wajar ditegur. Tapi setiap individu ni dia ada kekangan masa. Jadi kita sebagai presenter, kita kena hormat kekangan masa setiap manusia ni. Dan kalau kita nak buat connection dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga bertemu dengan dua orang
Cumanya gender berbeza. Dua orang wanita tak kala baginda melarikan diri daripada Mesir ke Madian. Nabi Yusuf masuk penjara bertemu dengan dua orang lelaki. Nabi Musa bertemu dengan dua orang wanita. Bezanya adalah Nabi Musa memberi bantuan tanpa syarat. Nabi Yusuf bagi pertolongan, bagi pendapat, tapi dengan bersyarat sebelum sampai makanan. Dengarkan dulu nasihat ataupun pandangan daripada aku tentang ketuhanan. Tapi Nabi Musa tidak. Dia tak bagi syarat, tak ada pun tanya nama, terus bantu. So itu dua sisi pandang. Sama ada kita sebagai pendakwah perlu meletakkan syarat dalam menghormati masa audience, ataupun kita bantu je. Sama ada dia nak nasihat atau tak, bagi je. Dan selepas kita bagi, dah habis cakap, dan kita pun beredar seperti mana yang dibuat oleh Nabi Musa. Paling penting sebenarnya kita tak ada apa-apa kepentingan pun untuk memberi peringatan. Cumanya kerana kita rasa benda tu ada manfaat, lantas kita berkongsi. Sekian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.